Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kita Wishahul Afrah wa Isbahil Falah. Kalau kita jawi muka surat 19 baris 2 daripada bawah. Qala al-musannifu rahimahullah subhanahu wa ta'ala ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata musannif rahimahullah Al-Syeikh Muhammad bin Daud Muhammad bin Ismail Al-Faqani rahimahullahu ta'ala, dan keluar dengan barang yang keluar daripada dua jalan, yang keluar daripada segala lubang-lubang, maka iaitu suci sekaliannya melainkan muntah dan air yang keluar daripada mulut orang yang tidur. Jadi sambung perbahasan berkaitan dengan bab najis dan cara menghilangkan najis. Maka sambung katanya dan keluar dengan barang yang keluar. Jadi dulu dia kata bahawasanya najis tersebut terbahagi kepada tiga. Pertamanya najis mughallazah, iaitu najis anjing, babi dan apa yang lahir daripada kedua-duanya. Maka cara basuhan dia agak sedikit payah dan berat. Iaitu perlu basuh 7 kali, salah satu daripadanya dicampur dengan debu tanah yang suci. Maka dia jadi sucilah najis mughallazah tersebut. Najis yang kedua dipanggil najis mutawassithah, iaitu najis pertengahan. Cara penyucian dia hendaklah dia hilangkan air najis, kemudian dia tuangkan air ke atas tempat najis yang terkena najis tersebut. Bila hilang bau, rasa dan warna, maka sucilah tempat itu. Najis yang terakhir dipanggil najis mukhaffafah, najis yang ringan cara basuhan dia, iaitu budak-budak laki-laki yang umurnya 2 tahun ke bawah, yang hanya makan dan minum susu ibu sahaja. Maka itu kalau keluar kencing daripada dia, maka najisnya najis mukhaffafah. Perlu dikeringkan terlebih dahulu tempat yang keluar najis kencing dia tu, kemudian kita boleh titikkan air sahaja di sekeliling najis yang terkena di tempat yang kena najis tu lah. Maka itulah dia panggil cara basuhan najis mukhaffafah. Jadi hari ini dia sambung pula katanya dan keluar dengan barang yang keluar daripada dua jalan,
yang keluar daripada segala lubang-lubang. Dulu dia kata bahawasanya najis mutawassithah ni ialah keluar daripada dua jalan. Dua jalan sini kubul dan dubur. Maka dia panggil najis mutawassithah. Bila kata keluar daripada dubur dengan kubul itu menyebabkan najis mutawassithah, maka keluarlah dengan mana keluar. Dengan makna musannif bila sebut keluar daripada dua jalan, maka bila kata keluar daripada dua jalan, selain daripada dua jalan lagu mana? Maka dia pun kata dan keluar dengan barang yang keluar daripada dua jalan ialah yang keluar daripada segala lubang-lubang. Jadi benda yang keluar daripada lubang-lubang selain daripada kubul dan dubur, adakah najis ataupun tidak? Maka dia kata maka iaitu barang yang keluar daripada lubang-lubang tu suci sekaliannya, sekalian benda yang keluar daripada lubang-lubang. Keluar daripada telinga, suci. Keluar daripada hidung, suci. Keluar daripada mulut, suci. Apa-apalah jenis lubang selain daripada lubang kubul dan dubur, maka hukum dia suci walaupun kotor, melainkan kecuali muntah. Muntah dia jadi najis mutawassithah. Kalau muntah, anak muntah ke, orang besar muntah ke, dewasa muntah ke, siapa-siapa lah muntah selain daripada babi dan anjing muntah tu, semuanya jadi najis mutawassithah, najis pertengahan. Dan jadi bila contoh kita dukung bayi tu, dukung bayi dia pun muntah atas baju kita, jadi wajib basuhlah baju di bahagian tersebut. Kalau malas nak basuh satu baju pun basuh tempat yang kena najis muntah sahaja. Jangan pakai lagi semayang pula, tak sah semayang kalau tak basuh lagi. Dan air yang keluar daripada mulut orang yang tidur, yang keluar daripada ma'iddah, iaitu perut. Ma'iddah tu makna perut. Jadi air yang keluar, yang tubik daripada mulut orang tidur, tapi keluar tu daripada ma'iddah, daripada perut. Jadi dia tidur meleleh air liur. Air liur tu kalau diyakinkan keluar daripada perut, maka hukum najis. Tapi kalau tak yakin keluar daripada perut ataupun memang bukan daripada perut, maka hukum dia suci. Hukum dia adalah suci. Diketahuikan keluar daripada ma'iddah tu dengan busuk baunya, bau air liur. Cara nak confirm, cara nak tahu kata dia keluar daripada perut lagu mana, iaitu bau dia busuk. Busuk lain macam lah, memang busuk lah kau. Air liur waktu tidur memang busuk lah kau, tapi taklah sebusuk najis ni. Boleh bezalah air liur yang biasa dengan air liur hak busuk. Dan lagi pula kuning warnanya. Kuning warnanya warna air liur tu. Air liur tu warna kuning. Air liur itu kalau keluar daripada perut tu warna kuning dia punya warna dia. Tu cara kita nak kenal pasti. Macam mana kita nak kenal pasti kata air liur yang kita tidur tu air liur daripada perut. Jadi sekali lagi kita kata kalau tidak yakin, tidak pasti ataupun yakin memang confirm bukan daripada perut, maka hukum dia sah. Bukan sah, hukum dia suci. Tak ada kaitan dengan sah batal pun. Hukum dia suci dengan makna sekira-kira kalau kita tak basuh terus sembahyang atau tawaf, sah. Maka najis ia air liur yang keluar daripada perut tadi. Habis. Dan darah, dan nanah, dan danur, dan air kuman yang berubah baunya, bau air kuman tu. Dan laban binatang, laban ni susu. Susu binatang tiada dimakan, ini binatang yang kita tidak makan. Dan arak, dan nabih, banyaknya. Dan tiap-tiap yang cair yang memabukkan, najis sekaliannya. Okey, sekali lagi. Dan darah. Darah tu najis. Darah tu memang najis lah. Darah haid ke, darah istihadah ke, darah nifas ke, darah penyakit ke, apa-apa jua jenis darah, hukum dia najis. Dia kena faham hukum najis dengan hukum
najis yang tak dimaaf, najis yang dimaaf. Dua benda yang berbeza. Bila kita kata hukum dia najis, maka jangan kita faham najis tu kena wajib basuh lalu. Tak, belum tentu. Kadang-kadang najis itu najis tapi dimaafkan. Dengan makna tak basuh pun sah mayang, tak basuh pun sah bawah. Itu maksud najis yang dimaafkan. Kalau kata najis tak dimaafkan, makna kalau bawa mai semayang tak sah, wajib basuh dulu barulah bawa mari semayang sah. Itu maksud kalau najis tak dimaafkan. Tu Jadi bila kata najis tak semestinya dia confirm wajib basuh. Tak, belum tentu. Jadi najis contoh darah dan nanah. Nanah ni campuran najis darah dengan sesuatu yang lain lah, jadi nanah. Kekuningan gitu, ataupun ikutlah nanah ikut juga warna dia, ada biasanya kuning gitu. Oh, najis contoh. Okey, najis yang dimaafkan, ulama buat satu kitab Al-Ma'fuwat, satu kitab. Satu kitab tu berkaitan najis-najis yang dimaafkan sahaja. Dan kitab Jawi pun ada Majmu' Thalatha Rasail. Ada satu, dia dalam satu kitab tu ada 3 kitab. Salah satu kitabnya kitab berkaitan dengan najis-najis yang dimaafkan. Walaupun banyak kita boleh kata najis-najis yang dimaafkan biasa kita jumpa ialah semua jenis darah serangga. Semua jenis darah serangga itu dimaafkan. Nyamuk punya darah ke, lalat punya darah ke. Sebab apa? Sebab darahnya tidak mengalir. Darah dia bukan beseng, mengalir. Mengalir ni maksudnya dia tidak ada sistem aliran darah. Bahasa sains pula tu. Dia tidak ada sistem aliran darah macam manusia, tak ada. Serangga ni tak ada. Bila kita tepuk mati ya, terus keluar stotek dia punya darah tu. Jadi darah lalat tak najis, darah nyamuk tak najis. Bukan tak najis, najis tapi dimaafkan. Beza tu. Bukan tak najis ya. Najis yang dimaafkan. Cicak punya darah najis dimaafkan. Kalau nyamuk tu sendiri, tu bangkai lah. Tu najis. Tu najis lagi pula bangkai. Kalau bawa main semayang tak sah semayang sebab nyamuk tu dah najis. Nyamuk tu bangkai. Kita kalau bawa main semayang dikira tanggung najis. Kalau binatang bangkai tu sendiri tu tak dimaafkan. Hak dimaafkan tu yang apa? Darah dia saja. Tapi kalau darah tersebut bila kena atas air dia jadi tak dimaafkan. Darah tadi bila kita letak dalam air dia tidak dimaafkan lagi. Dia kena basuh. Contoh kita tepuk nyamuk, ada darah dia. Kita pun jedik lah binatang tu punya bangkai, tinggal darah dia, kita pun celup dalam air. Air tu jadi mutanajis. Jangan celup atas air lah. Kita ambil air, corok atas tangan kita. Kalau celup atas air, kalau celup atas air yang kurang 2 kulah, najis lah air. Sebab najis mendatangi air. Najis mendatangi air, najis air. Air mendatangi najis, tak najis air. Dia boleh menyucikan najis yang ada di atas badan kita. Tu najis yang dimaafkan, antaranya tu lah. Banyak lagi antaranya najis-najis yang dimaafkan. Contohnya najis yang dimaafkan lagi ialah contohnya ialah tahik lembu pada padi. Zaman dulu bila nak tunai bila dalam bab padi ni dia guna lembu kebab. Guna lembu, guna kubah. Jadi dia tu mestilah tak dapat tidak kena tahik. Mesti tak dapat tidak kena tahik. Tahik tu tak apalah, kena atas tu, atas padi pun semua tu. Pah gunting basuh lah. Selesai. Itu. Contohnya lagi, contoh ni. Tahi kambing bila kita ambil susu. Tahi kambing bila kita ambil susu. Tahi kambing kan bulat-bulat, ni bulat-bulat. Comel elok. Bulat-bulat tu, jadi kita perah dia punya buah dada tu ataupun dia punya tempat susu tu lah. Perah dia terberak sekali. Jadi susu tadi tidak jadi najis. Sebab payah nak elok. Sebab payah nak elok. Dah tu kalau boleh elok lah. Lalu tak lalu tu lain cerita.
Kalau boleh elok tu baguslah. Cuma nak kata dimaafkan sebab payah nak elok. Antara lagi najis yang dimaafkan ialah najis di jalanan. Jalan-jalan kita ni. Contohlah ada binatang berok. Lembu kau pertepok berok. Lepas tu mari air hujan. Batal habis. Kita pun lalu. Maka najis tersebut dimaafkan. Kerana dia jalanan orang awam. Dia tempat jalan orang ramai. Bukan tempat jalan persendirian. Kalau dalam rumah tu persendirian lah. Tak ada itu. Itu jalanan orang awam. Maka dia dimaafkan. Dia dimaafkan. Tak ada masalah lah. Itu antara najis-najis yang dimaafkan. Dan air kuman yang berubah baunya, bau air kuman apa-apalah kita lempam tu. Tubik air kuman. Apa-apalah yang kita panggil air kuman, air bisa. Air kuman, air bisa yang berubah bau, maka hukum dia najis. Jadi busuk air bisa tu. Maka hukum dia najis. Dan lapan ni susu. Susu binatang tiada dimakan. Binatang tu kita tak boleh makan, hukum dia haram. Susu dia pun haram juga. Susu dia pun najis juga. Contohnya rima. Rima tak boleh makan pada hak Syafi'i sebab dia ada tarik. Maka kalau dia ada susu, haram makan susu dia. Tapi kalau lembu, kambing, kubah, tu bolehlah sebab binatang yang boleh dimakan. Setiap binatang yang boleh dimakan, maka susunya pun boleh dimakan. Setiap binatang yang tak boleh dimakan, maka susunya pun tak boleh dimakan. Antaranya susu kucing. Tak boleh sebab kucing tak boleh makan. Susu kucing pun tak boleh makan juga. Tu Dan arak tu haram. Arak tu najis. Minum arak haram. Dan kalau kita tak minum pun kena ke atas pakaian kita, wajib basuh sebab dia air najis. Dan nabih ni yang memabukkan. Nabih ni salah satu minuman yang memabukkan. Itu pun najis juga. Maka dia pun kata, dan tiap-tiap yang cair yang memabukkan najis sekaliannya. Itu kaedah ni. Setiap benda yang memabukkan kena kita najis. Tu lah. Tapi cairlah, benda cair. Mesti syarat dia cair. Benda cair dan benda tu memabukkan, kena atas badan kita, baju kita, tempat sembahyang kita, wajib basuh. Supaya sah sembahyang. Bersalahan yang beku. Yang beku makna lawan bagi cair, gerah, tokor lagi. Seperti buah. Apa tu? Kecubung. Apa? Buah kecubung tak tahu itu apa dia, buah apa. Dan umpama buah kecubung tu tiada najis. Kaedah gini. Contoh kita kata hak beku ni gini. Dadah. Contoh dadah tu memabukkan. Dia beku dah. Dia beku lah. Lepas tu kita sentuh dia. Contoh dia pejar lah, dia tokok. Contoh besar ais. Contoh besar ais. Kita pun sentuh. Najis dah tangan kita, tak najis. Kecuali kalau tangan kita basah ataupun dia basah, kita sentuh baru najis. Kalau kering sama kering, tokok lagu ni kita pun pegang, maka tak najis. Tak najis. Tapi kalau bawa mai semayang, kita gantung dalam poket, dadah tu tak boleh dikira tanggung najis. Bukan dia menafikan najis ni. Dia bukannya menafikan najis. Ni bersalahan yang beku seperti buah. Betul lah, silap. Dia kata buah kecubung dan umpamanya tu tiada najis. Okey. Kalau contoh dadah tadi mabuk. Tapi dia pesen beku, dia pesen pepejar, dia pesen tokok. Lepas tu kita bawa mari sembahyang, boleh tak? Boleh. Sebab apa? Dia tak najis. Diri dia tu tak najis. Walaupun dia pun memabukkan, tapi dia tak najis sebab dia bukan cairan. Apa-apa saja benda yang beku, yang walaupun kalau kita makan tu memabukkan, kalau kita gantung dalam poket, pergi sembahyang, tak najis, tak dikira menanggung najis dan sah sembahyang.
Dan tiada dimaafkan daripada segala ain najis. Ain ni makna diri najis. Ain ni makna diri najis. Najis tu sendirilah. Kecing. Ain najis tu. Cairan kecing tu sendiri. Tahi. Lembek tahi tu sendiri. Tu ain najis. Dan tiada dimaafkan daripada segala ain najis. Okey, ini kaedah. Semua ain najis tak dimaaf. Kecing tak dimaaf, najis. Tahi tak dimaaf, najis. Tahi anjing, tahi kubak, semua tak dimaaf, najis belaka. Najis belaka. Melainkan sedikit daripada darah. Inilah dia panggil najis yang dimaafkan. Sikit ada darah. Sikit tak sikit ni lah ke mana? Qadar uruf. Kalau kita tengok, darah ni sikit lah. Sikit lah. Orang panggil sikit darah ni. Sikit lah tu. Baik rusyak pula. Kalau panggil, banyak darah macam ni. Banyak tu kira najis ya. Najis yang tak dimaafkan. Ni bukan menafikan darah tu najis ya. Dia tak menafi darah tu najis. Najis tetap najis tapi dimaafkan. Tu dia kata tadi, dan tiada dimaafkan daripada segala ain najis, melainkan mana dimaafkan sedikit daripada darah dan danur. Danur air busumayah. Dan darah baraghith. Tu bahasa Arab tu. Baraghith ni sek-sek kumbang. Sek-sek kumbang, serangga lah. Darah serangga. Kalau sikit boleh tak nak sadar. Okey, jadi kalau serangga tu darah dia berlambak, maka tak dimaaf. Darah nyamuk berlambak, orang panggil banyak, maka dia tak dimaaf. Yang dimaaf sikit sahaja. Sikit sahaja. Tak dimaaf kalau banyak. Banyak tak banyak? Banyak dah sikit tu kira mana? Kira uruf. Uruf kata kalau gini sikit lah. Maka dimaafkan. Kalau banyak. Contoh kalau kita sembelih kambing. Boleh. Peciklah sikit darah tu dekat baju. Okay, orang panggil sikit tak? Panggil sikit. Soft bayar. Boleh buat bayar. Tak payah basuh. Geli tak geli tu nombor 2. Tapi kalau sebelah punjau satu baju kena topok habis. Orang panggil banyak. Maka tu wajib ganti baju lain untuk sembahyang ataupun basuh baju tersebut dan sembahyang. Tak boleh buat sembahyang lah kalau dah banyak. Topok gitu kira banyak lah tu. Maka tidak sah untuk buat sembahyang. Dan tahi lalat. Ni bukan tahi lalat kat pipi tu, bukan. Tahi lalat sungguh. Tahi lalat pipi tu suci. Ni tahi lalat sungguh. Tahi lalat dia mari-mari. Tahi lalat apa nama tu? Tahi lalat. Tahi lalat dia mari-mari kerah dia begok. Tahi lalat tu dimaafkan tak? Dimaafkan dia kata. Tapi tahi lalat ni kalau jatuh atas air najis. Kita kata dah tadi, darah yang sedikit kalau jatuh dalam air najis. Air yang kurang 2 pullah, air yang kurang 200 liter. Air itu kurang 200 liter, jatuh darah nyamuk, najis lah kau. Walaupun tak berubah bau, rasa, warna. Air itu kurang 200 liter, tiba-tiba jatuh tahi hijau, tahi lalat, najis sekalian. Walaupun tak berubah bau, rasa, warna. Kecuali itulah. Tu lah tahi lalat tu. Kalau yang sekarang ni tahi lalat, kalau tahi hijau itu kuih gitu ya, kita buang gitu ya. Kita kalau dia tidak tinggal kesan lah. Tahi hijau tu kalau dia tidak tinggal kesan, maka kita buanglah dia punya ain najis tahi hijau tu. Selesai, sebab dia tidak meninggalkan kesan dan tahi tinggi. Tapi kalau tahi dia basah, first begok tu basah dah, kita angkat ada bekas dekat lantai, tu kena basuh lah sikit. Basuh sikit je, kodan tu je, jangan pergi corok tu. Tahi hijau bukan besar, tahi hijau halus je. Dia pergi basuh satu surau sebab tahi hijau satu tu, tak boleh tu. Dan bangkai yang tiada baginya bagi bangkai itu darah yang mengalir. Jadi bangkai ni
Bangkai yang tiada baginya, bagi bangkai itu darah yang mengalir. Okey, bangkai nyamuk. Okey, najis yang dimaafkan. Okey, najis yang dimaafkan maknanya kalau kita kena tak payah basuh. Tapi kalau kita bawa masuk sembahyang tak sah sebab tanggung najis. Dua benda beza. Najis ke tak? Memang najis tapi dimaafkan. Boleh bawa mai sembahyang tak? Tak boleh sebab tanggung najis. Kita ambil tanggung bangkai tu. Dia bangkai, dia najis, dia bangkai. Kemudian kita masuk dalam poket, maka pergi sembahyang tidak sah. Kerana dipanggil tanggung bangkai najis. Kalau kita pergi lagi luah lagi, itu pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i lah. Itu pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i. Andai kata sebelum-sebelum ni lah, andai kata kita berpegang kata, kita ingat dia tak batal. Sebab kita ni jenis ada nyamuk semua dalam mati dalam poket. Rumah banyak nyamuk sehingga mati semua dalam poket. Pas bayang cek, ada saja nyamuk. Tu itulah buat lagu mana tu. Jadi ada pandangan kedua mazhab Syafi'i kata dimaafkan juga. Tapi itu bukan pandangan mu'tamad lah. Jadi sebolehnya kalau kita memang pesen itu dah sebelum sembahyang cek lah juga. Cek juga supaya kita boleh beramal dengan pandangan yang mu'tamad, iaitu tanggung bangkai najis maka tidak sah sembahyang. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan bangkai yang tiada baginya, bagi bangkai itu darah yang mengalir apabila jatuh ia seorang di dalam suatu yang cair. Ni ada qaid yang kata bangkai lalat, bangkai cicak, bangkai nyamuk yang tak najis tu bila dia masuk dalam cairan. Cairan ni umum. Cairan ni sama ada air ataupun selain air. Termasuklah kuah kenduri. Kita duk gaul. Gulai kawah. Gulai kawah tu kurang 2 kullah. Ataupun gulai kawah tu 400 liter. Lebih daripada 2 kullah. Cicak pun mari. Gede. Con. Berok. Bukan tai cicak. Cicak tu sendiri. Tai cicak dulu lah. Kita buat 2. Dia pun mari gede. Tahi cicak. Tahi cicak tu kita tahi cicak. Lepas tu dia pun berok tahi cicak tu masuk dalam kari yang ada 400 liter. Punya besar kawah tu 400 liter. Maka semua kari tu najis. Semua kari tu najis belaka. Sebab apa najis pula? Sedangkan lebih daripada 2 kullah. Kerana dia bukan air. Syarat yang lebih 2 kullah yang tak najis ni, dia mesti air sahaja. Jadi kalau gulai kawah ke, gulai masak lemak cili api ke, 400 liter ke, 1000 liter ke, 1,000,000 liter ke, masuk satu saja. Tahi cicak, najis belaka. Lepas tu lagu mana? Buat lain. Ayam tak payah buat. Ayam daging basuh balik. Lesah tak lo. Ayam daging yang terkena najis tu basuh semula, bagi bersih, buat balik kari. Itu ya. Okey, tu kalau tahi cicak. Kalau cicak pula, dia pula mari gede, dia tak berok, dia terjatuh, selip. Licin. Masuk dalam kari. Bila dia masuk dalam kari, berenang mati lah. Maka ketika tu tak najis kari tu. Tak najis. Sebab apa? Dia antara najis yang dimaafkan bila dia tu jatuh dalam sesuatu yang bernama cairan, termasuklah kari. Maka kita pun angkatlah, jangan pikul kali. Habis kita lah tu. Kita pun angkat, teruskan masakan. Jangan beritahu orang. Lalu ke tak, hak tu lain cerita. Nak kata itulah hukumnya. Supaya tak panik. Dia tengah-tengah kawah tak lah jenis surau masjid contohnya, jenis banyak cicak, dia mari berok ataupun dia mari terjun. Dia ingatkan lapangan terjun. Dia pun terjun sekali, tengok dia mati sendiri. Dalam kari. Maka tu tidak menajiskan kari, boleh teruskan masakan, kita buang saja cicak tersebut. Dengan syarat
tidak ada bau, tidak berubah rasa, tidak berubah warna. Tu syarat dia. Tapi kalau jatuh najis tu pak, tiba-tiba busuk habis satu kari. Tu tak boleh, tu tak boleh kata apa dah. Tu najis ya. Ataupun dia jatuh kari daripada warna kuning jadi hitam. Tu tak boleh juga. Ataupun jatuh kari daripada sesak jadi bau macam jadi bau macam air kecil. Maka tu pun najis belaka kari tu. Tu kalau seekor masuk dalam kari. Habis. Kata musannif rahimahullahu ta'ala. Ataupun air yang sedikit. Cicak tadi masuk ke dalam air yang sedikit. Air sedikit ni apa dia? Air kurang 2 kullah. Air kurang 200 liter. Cicak pun gedek-gedek masuk dalam air. Air tu tak najis. Kita ambil saya bawa keluar cicak tu, teruskan guna air tu. Minum pun boleh. Kita nak minum pun tak ada masalah, nak ambil wuduk pun tak ada masalah, nak mandi wajib pun tak ada masalah. Tu kalau apa dia? Air yang sedikit. Dengan syarat apa? Syarat tadi. Tak berubah bau, tak berubah warna, tak berubah rasa. Tapi kalau dia masuk-masuk tu dan jadi kuku, nampak sangat tu, cegak tu, basuh jadi najis belaka. Ataupun masuk sekor tu bau hamid, bau busuk, najis tu. Ataupun pun dia berubah rasa. Berubah rasa-rasa ni biasa kena jilat. Dia berasa lain, likat lah kena tu air. Biasa cair jadi likat. Jadi najis belaka air yang sedikit tadi. Beza kalau jatuh dalam air yang lebih 200 liter. Dia kalau jatuh, cicak tu jatuh, jatuh. Maka kalau tak berubah bau, rasa, warna, tetap suci. Sama je lah. Cuma syarat dia kalau najis cicak nak bangkai cicak ataupun bangkai lalat, bangkai tepuan, bangkai nyamuk dan sebagainya yang kata tak najis dalam air tu, dengan syarat bukan kita campur. Ni kita tenyeh, kita campur lah air. Tu najis. Tu disengajakan. Jadi kalau kita tenyeh tebuang tu gerang tebuang, kita pun lempar dalam air yang kurang 2 kullah, maka automatik dia najis. Kerana sengaja memasukkan benda yang bernajis. Ni yang kata apa? Yang kata tidak najis ni kalau dia terjun sendiri. Angin tolak ke apa ke, bukan dengan perbuatan kita, baru dia panggil tak najis. Sebab tu kalau nak bancuh kopi tuan ya. Ni cara bancuh kopi lah. Kalau bancuh kopi dengan gula. Biasanya semut ni ada dekat gula. Kalau tak tutup tak. Jadi macam mana cara untuk tidak menjadikan kopi itu najis? Maka kita letak gula dulu. Letak. Bukan dalam keadaan kita tahulah, kita tak tahu. Gula tu kita letak dah. Untuk jalan keselamatan. Ada semut yang mati. Kita letak gula dulu, letak kopi, baru letak air. Kalau sebaliknya, kita letak kopi, letak air, gula kemudian. Gula kemudian ni, kalau gula tu andai kata ada semut, kita masuk, dia mati dalam keadaan, dalam kopi tu, dia kira najis kopi tadi. Sebab kita sengaja masukkan semut yang ke dalam kopi. Dia kira perbuatan kita. Kita tak tahu ada najis dah. Ada bangkai semut yang mati dekat gula tu, kita pun masuk. Tengok ada bangkai semut. Maka ketika tu najislah kopi tu. Itu syarat ataupun cara untuk elok kopi tu najis. Nak buat lain silalah. Ataupun kalau dah kopi tu siap dah, baru mari kemudian semut mari. Kita tak tutup kopi tu, semut mari. Keliling kat kopi tu, tawak. Tu buanglah semut tu. Boleh nak minum balik. Ni kalau kita masukkan sendiri semut tadi yang mati. Semut tadi yang mati. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Dan tinggal lagi daripada perkara yang dimaafkan najis tu tersebut di dalam kitab yang panjang-panjang. Kitab panjang maknanya apa? Kena mengaji situ lah pula. Bukan kitab dah. Ni sebut beberapa sebahagian saja yang biasa kita jumpa.
tak jumpa banyak lagi. Kita tengok sendirilah dalam kitab-kitab antaranya lagi kitab yang kita sebut tadi, kitab Jawi yang berkaitan khusus najis-najis yang dimaafkan. Bermula kaifiat cara membasuh najis jika ada ia najis aini. Aini ni mana ada bau ataupun ada rasa ataupun ada warna ataupun ada dua-dua atau ada tiga-tiga. Itu maksud najis aini. Aini ini mana najis itu masih ada, sama ada dari sudut bau saja, warna saja ataupun rasanya saja, ataupun kedua-dua daripada tiga tu, ataupun ketiga-tiga sekali ada. Itu dia panggil najis aini. Kalau najis aini, hendaklah dihilangkan ainnya, ain najis dahulu, yakni sebelum dahulu. Dahulu mana kita hendaklah menghilangkan bau ataupun rasa ataupun warna najis itu dahulu. Apa najis ain itu? Yakni jirim najis. Tokok najis itulah, cairan najis itu. Tokok najis itu kita kena buang dulu. Dia masuk kata jiring sini, makna kata ghalid lah, jiring lah, tahid itu sendiri, kecil itu sendiri. Tapi maksud hal sebenarnya bau dia, rasa dia dan juga warnanya kena hilang, kena hilangkan semua dulu. Bau sekali kita masukkan air. Jangan dalam keadaan tahid toko tu kita corok air, kohong tambah lah kita punya tempat najis tu. Akan menambahkan najis di sekelilingnya lagi. Jadi kata dan dihilangkan segala sifatnya, sifat najis, iaitu sifat, dia kata sifat sini iaitu rasanya rasa najis dan warnanya najis dan baunya bau najis. Jadi kena hilangkan ain najis. Ain najis itu dia kata jirim najis. Kalau jirim ni sama ada tahi, kecil, air madhi dan sebagainya, yang najis lah, itu dia panggil ain najis. Kedua, kena hilangkan sifat najis, bau, rasa, warna. Ni sebelum cuci ni kena hilangkan dulu. Batu orang-orang yang kerja cleaner ke, kerja cleaner masjid ke, surau ke, hospital ke, dia kena belajar supaya dia mop macam tu. Ni kadang-kadang ada orang muntah atas lantai. Dia buat lagu mana? Dia tolak muntah tu, batu dia mop saja dengan wangi-wangi tu, habis lisan tak ada. Itu cara basuh tak betul. Cara basuh begitu lagi merebakkan najis lagi ada. Jadi kena ada kursus pengajian Islam cara membasuh najis bagi puak-puak gini supaya dia basuh dengan tu dan tidak berpindah najis kepada orang lain. Jadi cara basuhnya ialah muntah tadi kita kena hilangkan dulu. Hilangkan dulu ain najis muntah tu. Tak kisahlah nak tolak ke, nak lak ke, apa-apalah. Nak mengeringkan dulu tempat tu daripada muntah tu sampailah kering. Tak ada ain, tidak ada lagi ain najis. Ketika kita buat kerja begitu, letaklah papan tanda warning tu. Ni warning licin saja. Dia tak letak warning ada najis sini. Tak ada. Tu tak ada. Mana buat tu? Lepas tu, tengok kering dah licin dah, kita sapu habis, baru kita letak air atas dia. Letak air jangan mop lagi. Letak air tu sebab nak basuh najis. Kalau mop saja tu bukan basuh. Jadi kita pun tuan dekat sekeliling kawasan yang kena najis. Bukan yang satu masjid. Bukan yang satu surau, tempat yang kena najis sahaja. Lepas tu kita pun gosok. Tak ada bau, tak ada rasa, tak ada warna. Suci dah tempat tu, air tu mustamal. Selesai. Pada tu baru nak mop lah. Nak keringkan air yang kita tuang tadi. Baru mop. Pada tu nak mop kering air balik ke, nak pupu wangi lantai ke, sila lah. Ni awal-awal buh lalu dah. Tolak muntah tepi, lepas tu mop perang gitu ya. Tak jadi. Tu cara yang tidak betul dalam membasuh najis. Jadi bila dia basuh najis ketika begitu, maka tak sah basuhan najisnya, tidak terangkat najis dia. Maka orang yang pijak di tempat tu, kalau dia tu basah atau salah satu daripada tempat lantai tu ataupun kaki dia basah, pijak situ pindah najis pada dia.
Cicak atas kapet, kalau kering angkat je lah. Kalau basah kita angkat dulu, bagi habis dia punya tahi, apa nama tu, kesal-kesal tahi tu, baru kita tuang air tempat tu saja. Macam kapet je lah. Tuang air. Gerak? Tak boleh, dia kena basuh. Sebab tu kita kata air yang mengalir. Kalau kain basah bukan air mengalir. Dia kena air mengalir. Jadi kita ambil lah cawan tu, tuang sikit je, jangan tuang satu maida ni, habis kering. Tuang tempat yang taik apa ni, anjing pula, taik jijak tu saja. Cik ni je jijak. Jadi kita buh air dekat tu je lah. Habis sisa. Tu je. Sebelum kita cuci tu, sebelum kita buh air tu, kita angkat tahi dia dulu. Kita ambil tisu, kesak-kesak sikit. Takut-takut ada kesan ni, kesak-kesak sampai kita yakin tak ada dah. Bukan yakin, kita tengok tak ada dah, kesan cicak tu tak ada dah, kesan tahi cicak tak ada, baru kita ambil gelas sikit air, tuang sikit je atas tu. Kita gosok-gosok, ada bau tak? Tak ada bau tak? Kesan? Kalau kering tak ada masalah. Kalau kering dia tidak tinggal bekas. Kalau kita cicak kering, kita angkat je lah. Angkat sapu ke, buh tisu ambil ke, ikutlah. Lepas tu kita tengok tak ada kesan dekat lantai, tak ada masalah. Apa-apalah tahi yang kering sama ya. Tahi yang kering, kalau tidak tinggal bekas dekat lantai kita ataupun tempat yang kita kena najis tu, tu tak basuh pun tak apa, sebab tidak meninggalkan kesan najis. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dia kata mana tadi, mana dia, dan tinggal lagi bermula maka jika tinggal rasanya, rasa najis, tiada dimaafkan dia, dimaafkan tinggal rasa najis. Rasa ni dia masih ada lagi lendiran dia najis tu lah, masih ada lagi. Gosok, sudah. Lepas kita gosok tu, kita tinggal masih lagi ada kesan rasa najis tu. Itu najis yang tak dimaafkan, kena gosok sampai habis. Melainkan jika uzur daripada hilang rasa tu, sekira-kira tiada hilang, melainkan dengan dipotongkan kain yang kena najis tadi. Jadi sekarang ni ada 3 kesan tahi. Itu masih rasa lagi, kita gosok, pas sudah tak boleh. Guna sabun tak boleh, gosok 2-3 kali dah, kita gosok dengan betul-betul. Maka ketika itu kita kata tak boleh dah nak hilang ni, melainkan kena gunting baru hilang. Nak kena gunting kawasan yang kena najis tu baru hilang. Maka ketika itu dimaafkan sebab uzur. Dimaafkan sebab uzur. Tapi kalau lain kali boleh untuk kita basuh, maka wajib basuh. Dia dimaafkan ketika itu saja. Jadi kalau lepas pada ni, contohnya dia dah luntur dah sikit, kita pun boleh basuh, hilangkan dengan apa-apa cara basuhan, maka kita wajib basuh pula untuk hilangkan benda tu. Lepas tu kalau contoh basuhan yang kedua, yang ketiga akan datang, kita buat baru basuh habis, adakah kena qada sembahyang kalau kita guna pakaian yang tadi? Tidak perlu qada sembahyang. Sebab ada uzur ketika itu untuk menghilangkan najis. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, mana tadi? Maka dimaafkan. Kalau ketika kita tak boleh dah nak buat contoh tak boleh dah, melainkan kita kena potong saja, maka ketika tu dimaafkan. Kalau rasa tu masih tinggal, rasa saja, mana warna hilang dah, bau hilang dah, tinggal lagi bekas-bekas lendiran tu, susah fikir lah tu. Maka inilah hukum dia. Dan jika tinggal warna ataupun bau yang sukar, hilang bau dan juga warna, dengan sekira-kira digosok 3 kali. Gosok 3 kali, tak keluar dengan air, tiada hilang, sucilah tempatnya. Tempat yang kena najis, warna masih ada, bau masih ada, dia panggil athar najis. Kesan najis tu dimaafkan. Contoh, kita keluar darah haid contoh, kita duduk dalam kereta, keluar darah haid,
habis kusing. Kusing kereta habis lagu. Kena darah. Maka lagu mana kita laklah darah tu. Darah tu lak dulu, lak. Bagilah kering ke mana pun, gosok baik kering dulu. Lepas tu lepas kering elok dah, kita pun curuh air. Curuh air lah nak basuh usun yang terkena najis. Curuh air, gosok. Okey, selesai dah. Bau hilang dah. Rasa ataupun zat najis darah tu hilang dah. Cuma tinggal warna merah pekat. Sebab darah. Maka kita gosok 3 kali dah, tak jadi apa juga, maka dimaafkan. Kerana ketika tu bukan warna najis sungguh, tapi kesan daripada najis yang melekat di situ. Itu dimaafkan. Sama jugalah tinggal bau saja. Dah gosok, hilang dah rasa dia, hilang dah warna dia. Tiba-tiba ada juga sikit bau-bau tu pun dimaafkan juga. Dan jika tinggal keduanya, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. InsyaAllah ta'ala lepas sembahyang isyak ada sembahyang hajat kepada Abdul Karim bin Muhammad Nur dan Balqis binti Mustafa untuk doakan kesihatan yang baik. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.